20 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 172 kes dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, iaitu 244 hari yang lalu. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 31 kes. 590 sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,568 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 160 sampel ujian bagi virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 84,080 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Keluaran dalam negeri kasar bagi suku ketiga 2020 pada harga semasa berjumlah 4 bilion ringgit Brunei berbanding 4.2 bilion ringgit pada suku ketiga 2019. Dalam kenyataan medianya, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan sektor minyak dan gas merangkumi aktiviti perlumbungan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli LNG yang menyumbang sebanyak 45.4% kepada jumlah nilai tambah kasar. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas yang termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang sebanyak 2.2 bilion ringgit. Pada harga tetap, KDNK pada suku ketiga 2020 meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas. Manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan. Peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh aktiviti hiliran berikutan pengeluaran baru produk petroleum dan kimia dengan nilai tambah kasar sebanyak 208.9 juta ringgit pada harga tetap. Manakala penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah. Manakala pengeluaran gas asli juga menurun. Mengikut jenis kegiatan ekonomi, pertumbuhan positif tahun ke tahun adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam sektor industri berikutan pengeluaran baru produk petroleum dan kimia. Ini juga diikuti oleh sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Peningkatan dalam aktiviti perikanan adalah terutamanya disebabkan peningkatan dalam industri akuakultur selaras dengan peningkatan pengeluaran udang ternakan. Manakala peningkatan dalam aktiviti ternakan adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran telur ayam dan ayam pedaging. Walau bagaimanapun, sektor perkhidmatan menurun disebabkan oleh penurunan dalam subsektor-subsektor seperti perkhidmatan kerajaan, pengangkutan udara dan kewangan. Penularan jangkitan wabak COVID-19 telah menjejaskan subsektor pengangkutan udara yang menurun berikutan pengurangan operasi perjalanan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, pertumbuhan KDNK adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan dalam negeri iaitu perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah dan perbelanjaan kapital khususnya pelaburan swasta. Manakala permintaan luar negeri iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan juga mencatatkan peningkatan. Keluaran dalam negeri kasar adalah ukuran bagi jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu setelah ditolak kos barangan dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Laporan penuh KDNK suku ketiga 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam ketika ini tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku. Oleh itu, orang ramai perlu mengambil perhatian akan risiko banjir kilat semasa hujan lebat dan bahaya kejadian pokok tumbang semasa berangin.
Negara Brunei Darussalam sedang berada dalam monsun timur laut. Pada lazimnya semasa musim tengkujuh ini keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku. Bulan Januari pula adalah antara bulan-bulan yang merekodkan bilangan turunan hujan yang banyak dan jumlah turunan hujan yang tinggi. Menurut Awang Muhammad Husaini bin Haji Aji, Pengarah Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, semasa temu bual bersama RTB petang tadi menyatakan, mengikut statistik Jabatan Kaji Cuaca bulan Januari mencatatkan 17 hari hujan dibandingkan dengan jumlah 31 hari di bulan Januari. Orang ramai diingatkan agar mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Risiko kejadian banjir yang lebih teruk boleh berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Ketika ini terdapat zon pembentukan awan hujan yang aktif yang dikenali sebagai zon penumpuan antara tropika sedang berada di rantau ini dan pada masa yang sama, keadaan luruan angin timur laut yang kuat juga berlaku. Keadaan ini telah menyumbang kepada peningkatan aktiviti turunan hujan di negara ini. Keadaan cuaca tidak menentu di negara ini akan berterusan sehingga hujung minggu ini. Hujan atau hujan beribut berpetir dijangka berlaku terutama pada sebelah petang dan malam dan boleh berlanjutan sehingga subuh. Keadaan angin boleh menjadi kencang mencapai sehingga 40 km sejam semasa hujan berpetir. Luruan angin timur yang kuat di kawasan lautan Cina Selatan ini akan menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di kawasan perairan negara. Jadinya keadaan laut dijangka bermula pada paras sedikit, tapi bermula di hari Khamis ini secara beransur-ansur akan meningkat ke paras sederhana ataupun bergelora dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 2.4 meter. Keadaan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan juga semua aktiviti rekreasi dan sukan laut seperti berenang, jet ski, scuba diving dan lain-lain. Jadi para pelaut, orang ramai dan para pemandu jalan raya adalah dinasihatkan untuk sentiasa peka dan mengambil kira ramalan dan nasihat amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca dalam membuat perancangan ataupun langkah-langkah awal yang bersesuaian untuk memastikan keselamatan. Jelasnya, jabatannya akan terus memantau perkembangan keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika dan bila perlu. Jabatan tersebut juga mengingatkan orang ramai supaya mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini dengan menghubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.pn atau mengikuti laman sosial media Facebook Brunei Weather, Instagram @Brunei Weather dan aplikasi bimbit Brunei WX. College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usra akan mengadakan program Jaulah Fiqh Al-Usra iaitu kuliah Fardu Maghrib dan Isya secara mingguan. Program tersebut akan bermula 8 Januari ini hingga 26 Mac 2021 di beberapa buah masjid terpilih di keempat-empat daerah. Program yang diungkayahkan antaranya bertujuan sebagai medan pencerahan dan penyebaran ilmu berkaitan dengan kekeluargaan dari aspek pendidikan, undang-undang, bimbingan dan kaunseling, psikologi, sosiologi dan tanggungjawab individu dalam keluarga dan masyarakat dengan menekankan tarbiyah Islamiah sebagai asas dan pegangan hidup. Maklumat lanjut mengenai program berkenaan hubungi Pusat Kajian Fiqh Al-Usra Kupu SB melalui talian 2236277. Premis perniagaan barangan perabot rumah, barangan elektrik dan elektronik, alat perkakas, pakaian dan kasut serta gedung-gedung pasaraya antara yang membuat penyertaan tertinggi semasa acara Brunei Celebration 2020. Acara tersebut yang diadakan selama 90 hari bermula 15 November 2020 telah mendapat sokongan yang memberangsangkan
daripada para peniaga dengan penyertaan sebanyak 481 buah premis perniagaan dari pelbagai sektor perniagaan. Perusahaan-perusahaan yang menyertai Brunei Celebration hingga 12 Februari ini menawarkan potongan harga menarik bagi mendukung usaha kerajaan merangsang kegiatan perekonomian dalam negara bagi meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Salesnya sangat menggalakkan lah sekarang ni, kami nampak banyak peningkatan. So banyak yang shopping di dalam negara Brunei ni lah. Sekarang lebih bagus sebab tidak dapat keluar negeri, so banyak barang yang dikritik jual lebih bagus lah. Meningkat lah, sale akan meningkat sikit lah. Compare sama before lah. Dalam 15% to 20% lah. So supaya membeli lokal, support lokal lah. Memang duit akan pakai di Brunei lah. Lebih bagus lah. Well, the sales going good since now COVID time, right? So the border is still closed. So now we gain a lot of customer. Then the sales increasing a little bit lah. Sepanjang acara Brunei Celebration, premis-premis perniagaan perlu mematuhi garis panduan terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, terutamanya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi membendung penularan wabak virus COVID-19, termasuk melakukan pemeriksaan suhu badan pelanggan dan menyediakan pensanitasi tangan, memastikan pelanggan mengimbas kod QR aplikasi BruHealth, mematuhi garis panduan perhimpunan ramai dengan menghadkan jumlah pelanggan kepada 350 orang dalam premis pada satu masa dan membuat tanda penjarakan sosial serta memastikan kebersihan troli dan bakul. Peniaga dalam talian juga disarankan untuk mengambil langkah berwaspada semasa menyediakan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan seperti melaksanakan penghantaran tanpa sentuhan. Seorang lelaki warga negara asing berjaya ditahan dan 3 orang perempuan warga negara asing dikeluarkan PAS khas semasa operasi langis yang dijalankan di 2 buah kawasan berasingan oleh bahagian penguat kuasa Undang-Undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan JIPK. Operasi langis dijalankan kemarin ke atas sebuah restoran di bangunan Abdul Razak Kompleks Gadung, Mukim Gadung B. Hasil pemeriksaan, 3 orang perempuan warga negara asing dikeluarkan PAS khas untuk mengemukakan pasport asal. Sementara itu, seorang lelaki warga negara asing ditahan semasa satu lagi operasi langis yang telah dijalankan hari ini di kawasan tapak konkrit Kampung Lambak, Mukim Berakas A. Semasa operasi tersebut, lelaki warga negara asing tersebut didapati melakukan kesalahan aktiviti berjajah menggunakan kenderaan persendirian yang mana telah melanggar peruntukan peraturan 15/3 iaitu bekerja menyalahi jawatan yang dibenarkan. Lelaki warga negara asing itu dibawa ke bahagian penguat kuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk disiasat. Sementara itu, 3 orang warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang PAS imigresen yang sah semasa pemeriksaan dijalankan ke atas sebuah projek pengubahsuaian rumah di Jalan Singa Menteri di daerah Blight. Dalam pada itu, pemangku Ketua Pegawai Imigresen Kuala Blight menyarankan agar aktiviti penguatkuasaan di negara ini dilaksanakan secara berterusan, sementara pemantauan dan pemeriksaan adalah berpandukan kepada maklumat sama ada secara persendirian atau bersama agensi penguatkuasaan yang lain. Sebarang maklumat hubungi hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 8734-888 atau 8753-888 bagi cawangan Brunei dan Muara dan 898-4111 bagi cawangan Kuala Blight.